Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung iaitu tutorial 2.6a iaitu tajuk daya dan pecutan. Jadi, bila kita masuk daya dan pecutan, kita akan berkenalan dengan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua mengatakan pecutan A adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan kepada objek dan pecutan juga berkadar songsang dengan jisim. Okey, maksudnya kalau daya kita bagi besar, maka pecutan dia akan bertambah. Tetapi kalau jisim yang bertambah, pecutan akan menjadi kurang. Okey, ini logik lah Kalau kita bagi daya besar, dia lebih cepat. Kalau dia punya berat ataupun jisim dia bertambah atau besar, dia lambat lah. Macam lori. Okey. Jadi kita terus pergi ke soalan di mana bila hukum Newton kedua dengan hubungan yang tadi, kita dapat satu formula yang sangat-sangat penting iaitu F sama dengan MA, di mana F ialah daya sama dengan jisim darab dengan pecutan. Okey, minta tolong sangat-sangat dekat sini jangan confuse. Bila masuk perkataan pecutan ini, ramai akan confuse dengan tajuk sebelum ni, iaitu tajuk yang kita belajar SATUV tu. Okey, dia bukan SATUV walaupun dia ada pecutan, tetapi ini ialah tajuk daya. Daya dan pecutan. Okey, bila ada jisim, ada daya, maka dia bukan SATUV lah. Jadi formula dia tak guna formula-formula yang 4 yang hari tu kita belajar. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Bongkar tersebut bergerak dengan pecutan. Hitung pecutan bongkar tersebut. Jisim ialah 25. Okey, jadi sini ialah 5 Newton, sini ialah 15 Newton dengan jisim 25 kg. Okey, jadi F sama dengan MA. Kita nak fahamkan dulu formula ni. Sebab ramai yang salah faham tentang F. Ni F ini yang ramai salah faham. F ialah daya bersih. Bermaksud jika ada dua daya dekat sini, kita kena gabungkan, combine supaya menjadi daya bersih. Dalam kes ini 15 Newton dengan 5 Newton pada arah yang sama, kita boleh tambah supaya menjadi 15 Newton tambah 5 dapat 20 Newton ke arah kanan. Inilah yang dipanggil daya bersih. Daya yang kita gabung semua daya yang ada. Dan 25 kg. Okey, dia ada bagi tahu tak ada geseran? Tak ada geseran. Jadi, kita ada jisim, kita ada daya, kita ada jisim. So, kita masukkan dalam formula F sama dengan MA. So, F sama dengan MA. So, daya kita ialah 20 sama dengan 25A. Jadi A sama dengan 20 bahagi 25 sama dengan 0.8 ms negatif 2. Okey, itu soalan yang pertama. Sangat simple. Basic. Okey. Okey, kita kekalkan formula ni. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey. Jika bongkar di bawah bergerak dengan pecutan 1.25, hitung daya geseran yang bertindak ke atas blok. Jadi, saya lukis dulu. Sini ialah 4 Newton dengan jisim 2 kg dan dia bergerak dengan pecutan. A ialah 1.25 ms negatif 2. Dia suruh kira daya geseran. FR, friction. Okey. Jadi, dari F sama dengan MA. Tu yang kita sebut tadi. Daya F ialah daya bersih. Ada cikgu lain dia tulis F net supaya budak tak confuse. Daya bersih macam mana? Kita tengok. Tadi kita tambah. Sekarang ni bila arah bertentangan kena tolak. Jadi, daya bersih kita ialah 4 tolak daya geseran. 4 tolak daya geseran. Sama dengan 2 darab A, 1.25. Jadi, daya geseran
Lepas kita pindahkan, sepatutnya awak akan dapat 1.5 Newton. Okey, so ini ramai budak yang confused dekat sini. Bila daya ada dua ataupun ada daya geseran, kita kena tambah atau tolak. Tengok kepada arah dia. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, oh belum. Soalan nombor 3, dia bagi macam ni. Daya geseran 25 Newton bertindak ke atas bongkar tersebut. Jadi, kotak yang tadi juga dengan jisim 2 kg, sekarang dia tolak dekat sini. 45 Newton. Okey. Dia kata daya geseran tu apa? Daya geseran dia sentiasa melawan arah gerakan. Jadi daya geseran ke arah sini 25 Newton. Alright, dan dia minta kira pecutan. So F sama dengan MA, ataupun kita nak lebih faham, F ialah F bersih. Jadi daya bersih kita macam mana? 45 tolak 25. 45 tolak daya geseran 25 sama dengan jisim kita 2 darab dengan A. Okey, so 20 sama dengan 2A. So A dapat 10 ms negatif 2. Okey, jadi sekali lagi kita kena faham satu benda sahaja, iaitu daya bersih, supaya kita tak confuse. Ramai salah kat sini ya. Okey, tak habis lagi. Sekarang ni dia kata, apa yang berlaku sekiranya daya geseran 45? Ni 45 Newton. Sekarang daya geseran 45 Newton. Kalau kita tengok, berapa jumlah daya? Jumlah daya ataupun kita panggil dia daya bersih. Okey, 45 ke sana, tolak. Kenapa tolak? Sebab arah dia bertentangan 45. So daya bersih kita ialah sifar. So bila maksudnya daya bersih sifar ini, dia membawa dua maksud. Yang ini kita akan belajar nanti, okey, pada tajuk keseimbangan daya. Okey. Daya yang seimbang, contoh kita tarik tali. Ni ada dua orang tarik tali. Tarik. Seorang tarik ke sini, seorang tarik ke sini. 5 Newton, 5 Newton. Soalan dia, apa yang berlaku kepada mereka ni? Bergerak ke tak bergerak? Ada yang kata tak bergerak, Pegun. Betul ke Pegun? Betul. Betul lah. 5 memang tak bergerak. Tetapi ada satu situasi lagi, bergerak. Bagaimana mereka boleh bergerak? Bergerak yang macam mana? Dengan hal laju seragam. Okey, yang ini kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan belajar pada topik keseimbangan daya. Okey, kita masuk terus ke nombor 4. Jadi kalau nak jawab soalan tu, apa yang berlaku kepada pergerakan? Inilah dia. Sama ada pegun ataupun bergerak dengan hal laju seragam. Dua possibilities ataupun dua kemungkinan bagi pergerakan yang seimbang, daya dia seimbang ni. Okey. Ni apa nombor 4? Suatu bongkah berjisim 2 kg ditarik dengan daya 15 Newton. Okey, bongkah 2 kg ditarik dengan daya 15 Newton. Okey, mempunyai geseran 3 Newton. Dia ada daya geseran 3 Newton. Okey. Hitung pecutan. So sama juga dekat situ bawah tu. Lukis gambar rajah. Sebab kalau kita lukis gambar rajah, dia lebih mudah nak jawab. So F sama dengan MA. Daya tadi kita dah bagi tahu, daya ialah daya bersih. 15 dengan 3 arah yang bertentangan kita kena tolak. Sama dengan M, jisim 2 darab dengan A. Jadi 15 tolak 3, 12 sama dengan 2A. Jadi A dapat 6 ms negatif 2. Okey. Itu sahaja cerita tentang daya dan pecutan. Sangat simple. Okey,
Jadi kita akan jumpa selepas ini dengan daya dan pecutan juga, tetapi yang susah sikit. Right, steady ya. Jumpa lagi.